Itu ceritanya di Kelantan. Bagaimana pula cerita di Johor? Isu kos sara hidup yang menggugat poket rakyat pada ketika ini menjadi isu utama di sana. Dan Wakil Astro Awani Siti Nur Akila Omar ada perincian di negeri Harimau Selatan itu. Okey, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Saya kini bersiaran langsung dari Johor Bahru untuk Belanjawan 2023 dan bersama saya pada ketika ini ialah Profesor Madya Dr. Nur Sidi Aizuddin Mat Nur yang merupakan pensyarah kanan bagi Fakulti Alam Bina dan Ukur Universiti Teknologi Malaysia UTM bagi membincangkan isu-isu tentang kos sara hidup dan juga perumahan mahal yang mana kalau kita boleh kongsikan ia adalah isu-isu masyarakat yang dekat, yang pastinya dekat dengan semua individu pastinya yang saya boleh katakan, dan saya hendak bersama terus dengan doktor. Doktor, untuk soalan pertama ini, bagaimanakah doktor melihat situasi kos sara hidup pada hari ini berdekatan dengan golongan pertengahan iaitu golongan B40, Prof? Okey, terima kasih Kila. Alhamdulillah dapat juga kita bersua hari ini untuk bincangkan tentang kos sara hidup menuju kepada belanjawan. Jadi dalam situasi macam ni Kila ya. Bila berkaitan dengan kos sara hidup ni, bercakap mengenai situasi kos sara hidup. Menarik untuk saya mengajak Kila dan rakan-rakan masyarakat di luar sana untuk melihat kembali kepada asas keperluan kehidupan dan kebergantungan kita kepada keperluan dan kehendak bagi menjalani kehidupan harian. Sebab kos sara hidup dengan keperluan harian sesuatu yang sangat dekat dengan kita. So berkenaan dengan bagaimana nak tanggung kos sara hidup sekarang, apa yang berlaku dengan golongan pertengahan dan golongan B40 spesifiknya, saya rasa dia sangat dekatlah dengan kita semua. Jadi banyak faktor yang berlaku secara serentak menyebabkan apa yang terjadi ketika ini, termasuk permintaan dan penawaran yang jauh lebih tinggi dan kebergantungan kepada barangan import terhadap sumber untuk negara kita, termasuklah isu dan kes penularan COVID-19 sebelum ini. Ini semua meninggalkan kesan yang besar kepada negara dan masyarakat. Sebelum kita terus melihat kepada golongan pertengahan atau spesifik yang ditanyakan oleh Kilan tadi berkaitan B40 ini, mungkin kita boleh lihat sedikit kepada hasil catatan oleh World Economic Forum. Saya cuba siapan sedikit pada Disember 2022 menyatakan menurut UNDP yang mana kenaikan harga makanan dan tenaga telah mengakibatkan 71 juta orang di negara-negara membangun menjadi jatuh miskin. Sesuatu yang dirisaukanlah, dan pastinya kita 33 orang mungkin ada yang terkesan di dalam keadaan ini. Ini membuktikan betapa besarnya kesan yang dihadapi seluruh dunia terhadap situasi kos sara hidup yang makin meningkat. Kesan pandemik ini, kita lihat baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyatakan sewaktu amanat beliau, lebih kurang 20% isi rumah dari golongan M40 telah jatuh kepada B40. Menunjukkan kat sini negara perlu risau. Betul. Kos sara hidup yang mana kalau dulu B40, mungkin sekarang apabila turunnya numbers daripada M40 tadi sebanyak 20%, mungkin kita kena kategorikan menjadi B60 lepas ini. Dah ada orang-orang menyatakan perkara itu. So kita kena lihat. Memasuki soalan yang kedua, macam mana Prof boleh melihat bagaimanakah kerajaan dapat membantu khususnya mengurangkan kos sara hidup daripada segi kenaikan harga, termasuk juga dengan harga kenaikan bagi kos-kos perumahan yang boleh menjadikan agar selepas ini kos perumahan itu lebih realistik dan boleh mampu dimiliki oleh golongan-golongan yang tertentu, khususnya B40 lah. Okey, sebenarnya Kila, ramai yang menyatakan bila ada isu kos sara hidup, ramai yang melihat apa solusinya, apa yang kita boleh buat. Jadi suka saya berkongsi kepada rakan-rakan ni, kita timbal balik di mana kita sebenarnya. Sebab kos sara hidup, contoh pada hari ini saya nak beli rumah. Kan? Saya nak beli rumah, saya mampu atau tidak? Dan bagaimana pula perbelanjaan saya? Dalam kategori
isu berkaitan dengan pendapatan isi rumah, ada B40, M40, melihat kepada pendapatan semata-mata. Itu juga saya tertarik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyentuh bahawa akan mengupas perkara ini dalam Malaysia Madani, blueprint dan juga dalam Belanjawan 2023. Jadi, jika kita lihat dalam situasi ini, mungkin saya boleh, jika dikaitkan juga dengan berkaitan dengan harga barang mentah, harga rumah, kos binaan perumahan semuanya, mungkin saya suka untuk memetik satu solusi, iaitu berkaitan dengan model pertumbuhan dan pembangunan yang lebih inklusif dan mampan, yang merangkumi proses jangka panjang dan memerlukan komitmen berpanjangan di kalangan semua pihak. Kenapa kita gunakan inklusif? Sebab kita nak semua pihak ada masuk dalam ni, dan semua pihak ini dikategorikan sebagai pihak berkepentingan. Sama ada kerajaan, SME, organisasi masyarakat dan even pemain industri boleh kita masukkan sama. Dan mungkin ada kelompok-kelompok yang saya nampak tertinggal sedikit adalah golongan yang mereka ada persatuan di rumah-rumah kos rendah contohnya, yang tidak dipanggil untuk memberi input. Kali ini libatkan mereka. Itu salah satu model yang ingin saya sampaikan. Dan ini juga, model ini juga saya rasa ia amat selari dengan 6 tonggak yang ada dalam maksud yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Malaysia Madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, nilai hormat, keyakinan serta ihsan. So, kalau kita dapat lihat benda ni, Madani ni, saya pasti kita lihat secara menyeluruh, kita lihat secara inklusif, kita lihat semuanya, insya-Allah saya pasti isu kenaikan harga barang serta kos pembinaan dapat diatasi. Selain itu, kita juga ingin menyatakan beberapa pandangan lain untuk pihak kerajaan dalam mengatasi isu kos sara hidup dan kos perumahan dan pembinaan sebagainya, untuk mengambil pembuat-pembuat dasar, memastikan mereka bersama kelompok ini. Maknanya kita membuat dasar bukan hanya membuat dasar dan biarkan masyarakat di bawah terkontang-ganting, tetapi turut serta bersama mereka. Lihat satu persatu apa yang perlu dilaksanakan. Dan saya nampak pemain industri kadang-kadang kita terleka dengan badan profesional. Contoh badan profesional ada rules and regulation mereka. Libat sama mereka. Itu yang saya lihat. Dan selain itu, saya nampak untuk mengatasi kos sara hidup, cuba melihat kepada penggalakan terhadap perniagaan bersaiz kecil, PKS, untuk aktif dalam konsep perniagaan. Kita ada sekarang ekonomi gig, kita ada sekarang startup, menggunakan pelbagai alternatif dan solusi reformasi dan melihat kepada kepentingan masyarakat. Kita tahu kita ada sometimes kita lihat ada peringkat atas, peringkat sederhana, bawah dan sebagainya. Sekarang ini saya pasti dalam pelaksanaan konsep Malaysia Madani, hapuskan kategori-kategori itu. Rangkumkan bersama, duduk bersama. Inilah negara kita. Itu yang saya lihat. Dan jika nak kaitkan dengan perihal harta tanah, berkaitan dengan isu-isu perumahan, kos pembinaan dan sebagainya, alternatif sedia ada. Penggunaan inovasi, teknologi dan teknologi digital perlu diadaptasi dengan segera. Kerana kita dapati bahawa untuk memastikan ekosistem permainan industri ini, ekosistem berkaitan perumahan, these factors, situasi ini perlu dilihat secara terperinci. Mengambil kira teknologi digital, mengambil kira inovasi teknologi, mengambil kira keperluan berkaitan isu harta tanah. Sekarang ni dah ada blockchain, kita ada real estate blockchain, real estate fin teknologi, semua tu dah ada. Takkan kita masih menunggu? Dan seronoknya saya mendengar ucapan dalam amanat Perdana Menteri tempoh hari, this is a time untuk kita memperkasakan masyarakat, memperkasakan institusi. So inilah waktunya. Dan saya lihat, kalau nak dilihatkan lagi kepada kos pembinaan dalam berkaitan dengan harta tanah ni, perkara utama yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan adalah menyemak dan melihat kembali
statistik dan data pasaran harta tanah yang telah dikeluarkan oleh pusat bertanggungjawab. Contohnya kita ada NAPIK, Pusat Maklumat Hartanah Negara, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, dan melakarkan penjajaran dengan harga sebenar di lapangan dan penilaian yang terlibat tadi dalam pencukaian bagi setiap unit yang melalui proses transaksi pemilikan itu perlu diperhalusi satu persatu. So kita kata bila keadaan macam ni kita dapati bahawa data statistik yang mungkin diambil secara persampelan dan data realiti yang berada di lapangan dapat dijajarkan secara terperinci dan diselari. So saya rasa mungkin kita boleh kupas lanjut selepas ini. Ya, betul doktor. Doktor, kalau itu daripada sudut cadangan, mungkin ada lagi, ialah kita di Johor ada rumah mampu biaya, ada rumah mampu milik, tapi mungkin untuk memiliki dia tu ada sistem birokrasi yang mungkin menyusahkan daripada segi pengurusan bank, mungkin pinjaman. Itu bagaimana doktor untuk penyelesaian tu? Mungkin doktor ada cadangan untuk belanjawan kali ini doktor. Okey, terima kasih Kila. Jadi bila berkaitan isu birokrasi, sukar juga saya nak cakap benda ni kan, tapi kita lihat isu yang berkaitan dengan birokrasi bahagian pemilikan rumah mampu milik, contohnya kalau kita lihat situasi di Johor sahaja sekitar 155,000 gagal disiapkan sehingga 2022. Apa yang berlaku sebenarnya? Itu tidak mengambil kira mereka yang tidak mampu untuk memiliki rumah tersebut. Jadi dalam isu ini berpandukan kepada keperluan dan kepentingan bersama. Kita kena lihat balik golongan berkeperluan, golongan berkelayakan, dua perkara yang beza. Pemaju, pembuat dasar, pihak berkuasa tempatan, badan profesional perlu duduk semeja. So perlu duduk semeja, perlu terbuka untuk memastikan satu pelan tindakan menyeluruh dari semua prospek penyediaan sehingga penyerahan rumah mampu milik kepada golongan berkeperluan dan berkelayakan dapat disediakan. Begitulah lebih kurang yang saya boleh cadangkan. Yang satu lagi mungkin kita boleh lihat kepada reformasi lah, reformasi dalam perancangan. Bukan kita kata reformasi yang lain, reformasi perancangan dan penyediaan rumah mampu milik itu sendiri. Dan bersama saya pada ketika ini ialah Mohd Hafiz, yang mana beliau juga ada pengalaman melakukan dua kerja untuk membeli rumah pada usia yang agak muda. Bawah 40 tahun itu agak muda dan mungkin menyukarkan beliau pada masa itu untuk membeli rumah dengan kos kehidupan sekarang. Jadi kita bersama dengan Mohd Hafiz. Boleh cerita sikit macam mana kesukaran tu? Okey, seperti kita sedia maklum, rumah di Johor Bahru ni harganya agak tinggi. Kemudian bila harganya agak tinggi, walaupun rumah di sini adalah dikategorikan baru ataupun rumah subsale, untuk beli rumah tu kita perlukan deposit yang tinggi dan kita perlukan banyak-banyak perkara dari segi guaman dan lain-lain. Oleh yang demikian saya terpaksa buat dua pekerjaan. Buat masa sekarang saya bekerja dengan majikan saya dan kemudian pada waktu malam saya membuat kerja part time iaitu sebagai jururawang di Pasaraya. Itu saya boleh kata ada membantulah untuk saya menambah bagi guaman dan juga deposit rumah supaya saya dapat membeli rumah tu, sebab biasanya kadang-kadang bank dia akan tengok kepada deposit juga, deposit rumah tu. Kalau kita tak cukup untuk menampung deposit, so kita tak dapat nak beli rumah. Itu respon saya. Untuk harapan bajet ni macam mana, Mohd Hafiz? Apa yang perlu dibuat oleh kerajaan? Mungkin cadangan sedikit? Okey, berdasarkan rekod-rekod ataupun statistik yang sebelum ini, saya perasan banyak rumah di Johor tidak terjual. So saya rasa kita perlu dapatkan balik, tengok balik rumah-rumah yang tak terjual tersebut. Adakah kita perlu turunkan harga ataupun kita boleh tengok balik kepada rate rumah di Johor. Kemudian saya boleh cakap rumah rate di Johor ni agak macam tinggilah berbanding di Melaka ataupun di negeri-negeri yang lain. Itu yang saya boleh ni. Mungkin harga tu perlu lebih murah sikitlah berbanding yang lain. Macam itulah respon saya. Okey, terima kasih Hafiz. Sekian saja laporan saya, Siti Nur Akila Umar dan juru kamera Syahrul Hassan daripada Johor.